Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak Tu Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak Tu Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak Tu Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan September kita hanya ada 2 batch sahaja. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak Tu Lean. Ada orang cakap Freemason daripada KKM lah. Sekarang ni kita tahu varian COVID ni dia macam lagi macam-macam lah. Ada Delta Plus, ada Lambda lah apa semua. Which is sekarang ni yang kita tengok ada pula jenis COVID yang tak bergejala. Dia tak tunjuk apa-apa simptom. End up bila buat swab test dia positif lah. So contohnya macam kakak saya, okay, dia positif stage 2. Right. Okay. And then dia rasanya dia dah after 3 or 4 days lah dia dah positif COVID. Lepas tu dia duduk dengan anak-anak dia, ada 4 orang, anak dia kecil-kecil, memang confirm kontak rapat lah. Tapi bila anak-anak dia dibawa ke hospital kerajaan, doktor cakap tak perlu swab test sebab tak ada gejala. So macam mana tu ma'am? Okay, saya tak boleh nak komen lah because I wasn't there at that point of time. Okay, what saya boleh cerita sekarang ni is kita punya guideline. Apa yang kita guna guideline lah dalam guideline. Guideline kita guna sekarang ni adalah yang dikeluarkan oleh KKM. Banyak update. Dia memang regularly updated lah apa tu dalam guideline tu. So let's say macam sekarang ni pun like your case, kita dah ada 1 confirm case. Okay, and then lepas tu akan timbul siapa pula close contact. Okay, close contact by definition dalam KKM ada 4 jenis close contact. Satu adalah healthcare worker yang berinteract dengan positive case without wearing proper PPE. Okay, itu dah kira close contact. Macam saya kan CAC, bukan CAC sini lah, CAC. So saya involved dengan positive case. Tapi kalau saya tak pakai PPE tu kira saya close contact lah. Tapi in this case yang saya punya dia apa kita amalkan kat CAC tak. Sebab kita pakai full PPE, not only full tapi kena spray lagi dengan disinfectant. Betul. So insyaAllah we are not considered as close contact, number 1. Number 2, close contact adalah orang yang duduk satu rumah. Okay, serumah. Adik-beradik, siapa-siapa lah yang duduk serumah. Nombor 3 adalah orang sama tempat kerja. Ataupun sama kelas untuk pelajar-pelajar lah. Nombor 4 adalah orang yang travel sama. Dalam bus sama, dalam aircraft yang sama ataupun dalam vehicle yang sama. So those are 4 close contact categories yang ada defined by KKM yang kita kena follow through lah. So lepas tu apa yang kita buat dengan this close contact? By right, memang sepatutnya kena buat swab test lah. Kena datang ke CAC ataupun bukan CAC lah, ke provider. Untuk sekarang ni yang ada hanyalah PKD. Okay, CAC swasta sebenarnya boleh juga jadi, tapi diorang punya premise untuk buat those assessment bukan dekat CAC center. Macam saya CAC center untuk COVID case bukan dekat klinik, tapi dekat hotel. So suspect case, saya akan buat dekat klinik, tapi dekat belakang lah. Okay. So this kita punya close contact sepatutnya di home assess, di assess kan, bergejala ke tak bergejala, lepas tu kena buat swab test. Okay, benda tu semua ada dalam management
ada dalam Annex 12. Hmm. Annex 12 yang dikeluarkan oleh government kita lah, oleh kita punya KKM. Okay. So by definition sepatutnya memang kita kena ada. Dalam ni semua dah cerita, nanti memang you boleh download lah. You kena visit, okay, kalau yang kerajaan PKD kena visit case at home, and then diorang kena issue Annex 14 pula untuk cakap you ni close contact, you kena quarantine selama 14 days, you kena pakai tag, and then at the same time buat swab test. Okay, kena buat swab test. Kalau negatif, continue juga dengan home quarantine sampai hari ke-13, you repeat balik dengan antibody. Dengan darah pula lah. It's either that ataupun hari ke-8 you boleh buat dengan swab test. Tu pun ada juga guideline. Sebab banyak kan guideline sekarang ni kita keluarkan. Tapi basically kat sini memang dia cakap close contact, kena assess, kena bagi order, kena pakai tag, kena buat swab. Even kanak-kanak jugalah. Kanak-kanak juga. Tu yang saya pelik tu kan. Berkenaan dengan apa? Dengan rapid test kit yang kita beli dekat farmasi tu, saya pun ada dengar-dengar macam-macam rumours jugalah, which is ada kena-mengena juga dengan kakak saya. Dia buat 2 kali rapid test yang beli kat farmasi tu, dia 2 negatif. Okay. Tapi bila pergi buat swab hidung, positif. Tapi lain pula dengan mak saya, bila buat rapid test, positif, and then buat swab, positif juga. Tapi dia buat PCR yang mak saya, dia cakap the virus punya positif tu is very low, sangat lemah. Tapi kakak saya, dia buat test kit tu negatif, tapi bila buat swab test, dia punya positif tu dah stage 2. So kalau boleh explain sikit pasal rapid test tu, is it really reliable ataupun macam mana? Itu nak kena keluar graf sebenarnya. RTK antigen dengan PCR sesuai digunakan pada hari keberapa of infection. Itu nanti saya akan letak dekat saya punya Instagram, nanti I will tag you. Hari apa ke berapa sesuai untuk RTK antigen, hari berapa ke berapa sesuai untuk PCR. The best PCR untuk detect, okay? Tapi pasal yang kata viral load tinggi ke rendah tu, kita panggil city value. Every time kita buat RT-PCR yang hidung dengan tekak yang hantar ke lab, kalau positif, dia akan keluarkan sekali dengan city value. City value adalah berapa banyak kali mesin tu kena run untuk detect virus tu. So kalau city value tu tinggi, maksud dia terpaksa run banyak kali ke-38 baru dia detect virus tu. Maksudnya virus tu sikit je kat dalam badan. So is either virus tu is either dia memang dah towards the end of the disease, selalunya that's it lah. Selalunya maknanya dia orang yang dah lama sebenarnya dah kena. Ataupun dia baru je dapat. Tapi itu akan ada benda lain lah untuk support, ada dia punya value-value yang lain. Dan kalau orang yang city value dia tu rendah, maknanya mesin tu run sikit je baru terus dapat pick up. Itu maknanya viral load dia tengah tinggi. Dia sangat infectious pada orang masa tu. So untuk sesiapa yang positif dan city value dia sangat tinggi, itu memang you tengah sangat-sangat bermacam-macam. Okay, sangat-sangat you kena 3W tu memang you kena triple double lah. Sangat-sangat bahaya pada orang lain. Bila kita beli, kita nak test kan. Okay, macam yang pharmacist tu bagi tahu dekat saya lah. Dia cakap it's actually dia dapat detect bila dah 3 to 5 days. Lepas kita dah positif baru dia boleh detect. Okay, so kita nak ludah tu air liur luar ke ataupun daripada kahak? It's the very deep your kahak. Sebab kalau kat sini dia yang kita nak reach out, nak extract keluar adalah yang kat tekak ni. It's not sebab kat bawah lidah kita ada kelenjar liur juga. So kalau you jam tui yang kat depan tu, maknanya you just keluarkan yang kat depan ni je. We want at the back of your throat ni sebenarnya, yang paling dalam.
Kalau yang siapa-siapa beli tu, tiba-tiba dia guna air liur luar je, Itu which tak means jalan lah sebenarnya. tak jalan lah. Tak jalan lah. Okay, ma'am. Some of the companies, when they found close contact, but they don't let the staff to do PCR or RTK test. In this case, what we can do? You have to report. Report to KKM lah. You have to report to KKM. Hmm. Sebab dia dah membahayakan orang-orang di sekeliling lah di tempat kerja tu. Dan itulah kita pun dengar macam kat Johor kan, kluster kilang yang dekat Johor dia punya death rate tinggi kan. Kita tak nak lah benda-benda tu. So it's our responsibility. If kita tahu tempat kerja kita macam tu, please report. Jangan takut sebab you are actually saving other people's life by doing that. Mak saya, bila dia positif, dia kena pergi CAC lah. Which is CAC yang dia pergi is CAC Kajang under government. Dia komplain, ramai, kena beratur, tak selesa, lagi terdedah, takut kan dengan orang ramai kan. Okay, kalau hospital, kita tahu kita always ada option untuk pergi yang private. Kita ada pergi hospital swasta, lagi selesa, and then boleh pakai insurans dan sebagainya. So, kalau COVID, ada tak ma'am private punya CAC? CAC ditubuhkan bagi supaya pesakit-pesakit COVID tahu mana nak pergi kalau ada simptom ataupun mana nak pergi bila dah tahu dia positif. CAC ni umpama kita masa tak sakit, kita demam sesama, nak pergi klinik swasta lah. Nak pergi klinik KK lah. So kita tahu mana nak pergi. Tapi untuk pesakit positif, sebenarnya tahu tak mana nak pergi? Alamak, ada simptom sikit lah. Walaupun batuk sesama sikit, positif, tapi tak boleh pergi klinik biasa. That's why CAC ditubuhkan sebenarnya. Satu, untuk membantu pesakit-pesakit yang ada simptom, you can come here to CAC. Nombor dua adalah untuk kita pantau secara personal sepanjang 10 hari. Sebab kita tahu dia punya tarikh yang sama ada makin teruk atau makin okay is within that 10 days. And after that 10 days memang dah tak infectious lah pun. So that's why kerajaan dah tetapkan 10 hari sebagai tempoh surveillance. So you positive, bila you tahu you positive, you should go to CAC. You should go. Macam to me, walaupun task force, Greater Task Force Kelang kan cakap kalau tak ada simptom, you class 1, kategori 1 or 2 boleh buat home surveillance sendiri dekat MySejahtera. Okay, but for me, saya cadangkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang positif pergi ke CAC. Sebab lepas tu, kalaulah na'udzubillah, kalaulah lepas tu you makin teruk, you terus dah boleh direct ke that CAC untuk kita manage terus. Sama ada perlu oksigen ke, walaupun you rasa macam batuk sikit pun, at least datang. Saya kalau patient telefon doktor, batuk saya makin teruk, datang. At least kita boleh access. Ada banyak benda yang kita access bila datang. Okay, patient positif, pergi CAC, apa yang kita access? Nombor satu adalah dia punya paling penting SpO2 lah, dia punya betul. Kau, aku pula dah tengok kau minum macam tu. Watermelon. Bagus. High in potassium, very good for people with hypertension. Betul. Selingan. Okay, so apa kita buat dekat CAC? Number one, of course, kita tengok cara dia jalan tu sendiri is already an assessment for us. Dia tercungak-cungak ke tak, dia kena pakai tongkat ke, dia kena pakai wheelchair ke. Kalau pakai wheelchair tu kita akan tak tengok dekat meja doktor lah, kita akan terus pergi emergency bed. So bila tu datang, kita akan check SpO2, oksigen dia. Oksigen dia kalau boleh kita nak 95-96 semua ke atas. Okay, itu number one. Number two, kita akan buat yang spesifik adalah SST kita panggil, sit and standing test, SST. Apa kita buat? You start dengan at rest dulu, check your SpO2. Okay, contohnya sekarang ni SpO2 I masa tengah rehat ni 98. Okay, puan boleh buat SST tak? Ikut saya buat. SST tu apa? Okay, buat macam ni dengan SpO2 ada dekat ni, dekat tangan. Tuan-tuan boleh buat kat rumah untuk check keadaan paru-paru sendiri. So you kena bangun, duduk dekat kerusi Bangun duduk 20 kali ataupun seminit.
So, kita akan tengok balik bacaan SpO2 tu, dia punya penurunan peratus kurang lebih daripada 3% atau tidak. Contoh tadi saya cakap mula-mula 98. 98, 97, 96, 95. 95 is the lowest yang saya benarkan untuk dia. Kalau dia turun 94, maknanya lungs dia dah ada something lah. Something lah. Lungs dah affected lah. Sebab tak sepatutnya kalau buat SST tu, dia punya SpO2 ataupun kadar peratusan oksigen kurang 3%. Others tu yang lain-lain lah. Apa tu, pass rate tinggi pun selalunya kita tengok ada yang tinggi. Bila kita tengok balik kenapa dia punya nadi terlalu tinggi, sebab dia dehydrated. Dia batuk, dia demam, dia tak larang nak minum, dia tak minum. So kita akan masukkan air. Itu very important tuan-tuan perempuan, sebab hydration status, air dalam badan memainkan peranan untuk keluarkan ejen nak lawan sakit ni, kita punya white blood cell. So kalau air ni kurang, memang tak boleh lawan penyakit lah. Dia punya macam bullet tu tak ada. Air tu is the bullet untuk lawan penyakit. Make sure you drink lot of high quality, bukan kata high quality lah, air masak lah, air masak. Jangan minum air yang jangan minum air yang tak berapa filtered well. Minum yang air yang biasa. Apa lagi yang penting, ini observation saya lah sepanjang dah 2 minggu duduk kat CAC kan. It is a very depressive punya condition. Once you get COVID, banyak kes yang, bukan kata kes sedih, dia datang dengan anxiety. Doktor, saya tak boleh tidur malam. Kenapa? Sebab saya risaukan orang-orang lain yang dalam rumah. Ataupun doktor, saya sedih, saya risau, saya COVID, saya tak boleh kerja. Macam mana saya nak tanggung keluarga saya? So it is a very very depressive disease for me. Saya sangat itu antara benda yang kita tackle juga masa dekat kita punya CAC. And insyaAllah doa-doakan kerajaan negeri tolong cepat luluskan kita orang punya PKRC, pusat kuarantin. Dekat dashbox hotel tu dia ada pool. So kita orang dah berangan dah, kalau pesakit-pesakit yang kuarantin di tempat kita, kita akan buat yoga, kita akan ada lots of activities untuk improvekan mental health state lah. Tapi betul lah macam mak saya sendirilah. Bila saya tahu je dia positif, the first thing yang comes to my mind is nak jaga dia punya moral. Jangan bagi dia down. Betul ma'am. Mak saya menangis-nangis, dia dah risau dah macam mana ni apa semua. Dia risau dekat mana dia nak kuarantin. Dia nak kuarantin kat rumah saya, fikir ada anak-anak saya pula. So saya cakap just pergi dekat CAC, follow every procedure yang dia bagi tahu apa semua. And then macam saya dekat rumah pun kita akan buat precaution punya ni lah. Sembuh dia punya ni sebelum dia masuk apa semula. Dan Alhamdulillah lepas 10 hari pergi balik CAC buat swab, Alhamdulillah dia dah survive lah daripada COVID. Oh by the way, sebenarnya untuk repeat swab after you dah kena COVID tak digalakkan sebab most likely macam your mother, insyaAllah sebab masa mula-mula tu dah memang city value dah tinggi, maknanya viral load dah rendah. Tapi untuk siapa yang city value rendah masa mula-mula tu, towards the end of 10 days you jangan swab. Takut still positif. Dan lepas tu you kena sambung, you punya MySejahtera akan merah, continue merah lagi. So by right sebenarnya kalau ikut progression of disease, after 10 days tu you dah okay, you tak infectious to others dah, insyaAllah. Sebab mak saya ni, sebab dia still ada batuk. Sebab tu CAC nak check untuk pastikan dia punya batuk tu bukan pasal ni lah. So end up memang dia punya batuk tu is just a normal punya cough lah, bukan daripada ni lah, bukan daripada COVID lah. Okay ma'am. Batuk selepas COVID selalunya memang selalunya akan ada residual coughing after active disease. Itu most likely is because post nasal drip. Okay, dia macam hingus. Instead of hingus tu keluar kat depan ni, dia lalu belakang tekak. So bila lalu belakang tekak, dia macam gatal-gatal tekak.
Itulah tu yang jadi macam kita macam so give about 2 weeks, makan ubat sesama, insyaAllah dia akan okey lah. Okay ma'am, macam CAC dekat tempat ma'am sekarang ni dah boleh duduk as a pusat kuarantin lah ke belum lagi? Belum lagi. Itulah kata pusat kerajaan negeri tak lulus lagi. Ma'am kena intact dengan ni Menteri Besar. Itulah, I kan macam tak ada nak gunakan orang ke apa. Kita go straight yang betul-betul punya flow. Tapi tengoklah macam mana. So far kita ikut yang jalan yang lurus, yang benar. Kalau tak ada respon, InsyaAllah. tak, saya kena minta kan. Ma'am, apa yang ma'am boleh cerita ma'am punya orang kata kelebihan CAC yang private berbanding dengan kerajaan punya CAC ni lah? Selesa. Tapi kena, of course kena bayar sikit lah sebab tempat yang kita kita ambil tu pun selesa, kita ambil consider orang datang nak selesa. Doktor insyaAllah ada ramai, and then kita punya emergency bay antara yang terlengkap lah saya boleh cakap untuk CAC. Maknanya kalau ada kes emergency, insyaAllah kita boleh support, oksigen semua ada cukup. And we are so far the only CAC dalam Malaysia, CAC swasta lah, selamat, CAC swasta dalam Malaysia yang ada ultrasound, yang kita boleh tengok terus lung tu ada infection, ada affected ke tak. Banyaklah kita dapat, alhamdulillah dapat catch awal dan kita dapat refer awal. So boleh guna panel insurans tak ma'am? Boleh cover insurans tak? Pay and claim. Oh, pay and claim. Okay. Tu ma'am, ada orang tanya, apa beza oksigen dengan ventilator? Oksigen adalah gas, ventilator adalah mesin tu. Oksigen mask, biasa je. Ventilator is yang you kena masuk ni lah. You kena intubate semua tu. Saya concern juga ada baru-baru ni lah yang pasal artis yang dia adik dia positif. Disuruh balik rumah, kuarantin dekat rumah, and then tiba-tiba virus tu dah spread throughout semua yang ada dekat dalam rumah tu, sampai lalas artis ni seorang je yang tak positif. So apa mem punya respon? Sepatutnya dia dikuarantinkan bila dah tahu positif. Sepatutnya kita untuk allow HSO tu, kita ada kriteria untuk membenarkan dia ni suitable untuk home quarantine atau tidak. Okay, antara kriteria dia adalah ada bilik sendiri, ada tandas sendiri ke tak, and then ada orang boleh jaga ke tak, and boleh terjaga ke tak you diasingkan dengan orang lain. Itu fungsi HSO untuk kita evaluate rumah. Kalau you nak quarantine kat rumah, okey ke tak? Home surveillance order. Sebelum kita bagi home surveillance order tu, kita sebagai yang pemberi order ni, doktor lah dekat CAC, kena make sure rumah tu sesuai atau tidak untuk dia di quarantine. Kalau kita tengok rumah tu tak sesuai untuk dia di quarantine, kita kena refer dia ke PKRC. So itu fungsi CAC mostly lah juga. Untuk kita tengok sesuai ke tak. Kalau tak sesuai, kita kena keluarkan dia daripada rumah-rumah tu untuk protect orang yang dalam rumah. So sekarang ni, itu dia punya setback daripada kalau you asymptomatic kategori 1, kategori 2, you boleh buat sendiri je kat rumah sebab orang tak ada guideline. Orang tak tahu sebenarnya apa yang sepatutnya dibuat kalau kat rumah. You kena asing betul-betul. Makan semua kena ambil berhidang depan bilik tu. And then orang dalam rumah tu nak kena spray, kena disinfect all the time. Sebab tu lah boleh jadi dah jadi satu rumah lah. Dan kenapa dia pula tak negatif, negatif boleh jadi sebab satu dia dah vaccinated maybe. Kedua mungkin dia tu sendiri dah amalkan penjarakan sosial. Tak sepatutnya jadilah, tak sepatutnya jadi. Macam saya sendiri, bila mak saya kena kuarantin dekat rumah saya pun macam panik jugalah. So saya pun cuba baca sikit-sikit, buka balik KKM punya PDF apa semua. So apa yang saya buat, macam yang cakap tadi lah, make sure dia ada toilet sendiri, memang dia berkurung dekat bilik dia sendiri, and semua dia punya
kelengkapan untuk makan semua, memang saya ada standby meja dekat luar bilik dia. So dia nak makan, saya just letak je lah. And then kalau lepas dia makan, saya akan make sure walaupun dia dah basuh pinggan dia, tapi saya akan still basuh balik pinggan dia tu. Sebab just to play safe lah. Is selalunya untuk household yang ada good discipline, good insight of the disease, okay. Tapi yang selalunya tertular keluar ni yang kadang-kadang pakai dah ada pun keluar juga. Betul. So, but I'm sure your supporters and your viewers semua very disciplined and also ada good insight. So, in case kalau tuan-tuan, puan-puan semua di luar ada kenal siapa yang ada COVID-19, satu, support, and dua, bagi advice yang betul lah kepada dia orang. Sebab saya adalah someone yang agak rapat dengan saya lah. Dia anti-vax, okay. Memang dia sangat-sangat, sebab dia nak buat rapid test tu pun sampai kena paksa. Dia duk cakap, ini pneumonia. Dia cakap, dia dah demam. Dia punya oksigen pun dah drop. Ada sekali tu dah below 90. Dia batuk, dia tak larat. Dia duk cakap ni pneumonia. Sampai jiran dia paksa dia untuk at least buat rapid test tu. Buat, and then tak tahulah, macam mem cakap lah, agaknya dia pakai air luar je. Oh, tengok, negatif. Lepas tu jiran dia cakap, maybe ni baru hari kedua kot, tak apa. After 5 days ni, test lagi. Dia test lagi, negatif lagi. Sebab mungkin dia pakai air luar kan. Sampai yang saya kesian tu, sebab dia merisikokan anak-anak dia. Anak-anak dia tak tahu apa-apa. Macam freely, and then anak-anak dia pun main dengan luar, main dengan anak-anak jiran lagi. Itu yang saya, anti-vax ni kan macam gila lah, sampai tahap kena ugut lah. Dia boleh memudaratkan orang lain kan. Sampai kena ugut, barulah dia willing untuk buat PCR, barulah positif. And then some more, dia pregnant, memang kena kuarantin dekat ni lah, dekat Sungai Buloh lah. Tu ada orang tanya, ma'am, orang migraine dan skin sensitive boleh ambil vaksin ke? Boleh. Boleh. Untuk sesiapa yang ambil vaksin, seeloknya sebenarnya kena rehat berapa hari, ma'am? Sebab saya buat program, ramai yang tanya saya lah, which is saya advise based on saya punya experience lah. On the first dose, saya punya simptom ataupun saya punya effect after vaksin tu 2 hari je. The third day, saya dah boleh lari lah. And then untuk second dose, dia punya effect tu lagi tak teruk. Saya just mengantuk, demam pun tak ada. The next day, saya dah boleh lari dah. So sebenarnya, perlu rehat ke tak? Ataupun at least berapa hari nak kena rehat, ma'am, lepas vaksin? Okay, itu adalah very subjektif kepada tuan yang punya badan. Kita akan advise 24 hours untuk rehat, bagi your body some time to recover lah daripada injection tu. But itu in terms of body, sihat ke tak sihat. Kita nak juga body. So lepas tu you boleh exercise, tapi kalau boleh dalam rumah, jangan keluar lagi. Sebab masa tu you need another 14 days for your body to actually come up with the antibody yang kita nak lah untuk lawan COVID ni. So kalau boleh 14 days, tak keluar tu, tak buat outdoor punya activity, just because kita nak reduce dia punya risiko untuk dapat COVID lah. Tapi advice buat exercise macam biasa kat rumah tu after 24 hours dah okey dah. Tapi kalau dia demam, kata demam sikit, ada sakit sikit semua tu, dan kan lepas cucuk tu kebanyakannya akan dapat vaksin arm, kita panggil. Rasa macam tangan dia besar, ada batu kat dalam, nak tidur pun sakit. Itu sampai you recover, you rasa diri dah okey, you exercise. So dia tak ada kena-mengena, kena rehat tu pasal nak bagi vaksin tu menyerap satu badan apa semua tu, tak ada lah. Tak adalah. Satu badan sebenarnya lagi elok lah kalau dia exercise kan, lagi cepat perjalanan darah dia kan. Sebab ada kita risiko untuk contract with COVID,
jangan expose to luar lah dulu for the next 14 days. Apa relatednya vitamin C ni dengan nak elakkan kita daripada kena COVID ni? Bukan nak elak. Okay, there is a study, there are actually few studies yang recommend few vitamins bila dapat COVID ataupun untuk elak COVID. Vitamin C, vitamin D, D3. Those two, vitamin C dan D3. Okay. Dos berapa yang kita recommend vitamin D tu saya tak sure lah, macam 200 ke 2000. Sebab saya tak familiar dengan dos, tetapi yang vitamin C ni 1000 unit. Alright. Boleh makan sama ada 1000 sekali sehari ataupun 1000 pagi dengan petang untuk vitamin C. Memang study shows that vitamin C ni pun memang baguslah untuk immunity badan kan. So elok ke tak makan, untuk saya sarankan makan selagi boleh makan. Tapi kena banyak minum air. Sebab vitamin C kalau tak jaga, kalau air you kurang takut jadi batu karang pula. So tapi kalau minum air yang banyak okey, insya-Allah tak akan menyebabkan batu karang. Ma'am, sebelum orang kaitkan ma'am dengan benda-benda pelik, baik ma'am explain. Tak tu. Logo belakang ma'am tu. Dah ada orang cuba-cuba nak kaitkan logo belakang tu dengan ada orang cakap Freemason. Itu gambar burung lah. Burung dengan yang ular-ular untuk medicine. Sebab saya aviation medicine. Sebab tu saya guna benda ni. Guys, sebenarnya Dr. Amy ini dia sekarang dekat klinik dia sendiri. Itu logo klinik dia lah tu belakang tu. Ada ke cakap aku Freemason? Mana tengok sikit. Ada orang nak kaitkan dengan Freemason. Adalah, that's my janganlah. Klinik A-Fly. Saya pernah lelah tau nak design jiwa padahal guna orang design dulu kan.